Okey. So dalam darjah OP ialah 15x. Okey, bawah ini bawah ini 15x. Okey, 15x. OQ 10y. OQ 10y. Titik A terletak pada garis lurus OP. Titik A, okey. Macam gambar aja. Oh, sini ada satu nisbah OA RP 32. So jadual inilah ya. Garis ini OA RP 32. Okey, so 5 kali 3. Okey, betul jadual ini ya. Jadual ini. Okey, lepas tu titik S terletak pada garis lurus OQ. Ada garis OQ dan dia bagi nisbah juga. Okey, dia bagi nisbah juga. OSSQ 2, 3, so total 5, 10. Okey, betul lah ya. Ini jadual warna hijau. Okey, lepas tu garis lurus PS dan QR. PS dan QR bersilang di T. Di sini tak ada maklumat tambahan lah. Okey, lepas tu dia kata dengan keadaan. So di sini awak nampak dia bagi kita PT sama dengan alpha PS. Okey, dan QT sama dengan beta QR. Biasanya kalau bagi vektor dalam bentuk huruf ini, kita tak buat jadual. Kita tak buat jadual. Tapi memang cikgu pernah nampak sekali ada soalan terpaksa kita buat jadual untuk nisbah jenis ini. Okay? So kalau dia nak kita buat, sebenarnya serupa saja teknik dia. Serupa saja teknik dia. Sebagai contoh, saya cikgu bagi satu contoh. Katakan sekarang, okey, cikgu ambil ini cikgu ambil, okey, katakan cikgu ambil ini ambil ini Okey, kalau kita nak buat jadual, kita nak buat jadual. Tapi cikgu tak galakkan, kecuali bila awak jawab soalan itu, memang tak nampak pilihan sudah. Baru kita akan buat jadual. Baru kita akan buat jadual. Okay, so sebagai contohnya, katakan awak perlu buat jadual kalau melipatkan huruf. Hanya dipaksa baru buat. Bila dipaksa biasanya macam ini kalau kamu tengok ini, dia melipatkan PTS kan. Dia melipatkan garis ini. Okey, dia melipatkan garis ini. Kalau sekarang awak perlu gunakan PT ataupun awak perlu gunakan PS, maka kita tak payah buat jadual. Yang risaunya mungkin kita perlu macam mana? Ada yang melipatkan PS tapi nak alpha. Waktu itu baru kita perlu buat So nak buat jadual sebenarnya sama je awak buat jadual. Okey, so paling panjang PS. Okey, so boleh PT, TS. Okey. Lepas tu kalau ikut ini sama teknik dia, hanya di dalam huruf. So PT, PS ialah alpha per 1. Maksudnya PT ialah alpha, PS ialah 1. So mungkin awak tak selesa ialah nak tulis ini. Sebab dia bukan nombor kan. Tapi kita tahu jumlah dia ialah 1. So maksudnya dia mestilah 1 tolak alpha. Untuk kawasan inilah. Okay. Daripada macam kita buat 3, 2, 5, dia jadi alpha, 1 tolak alpha, 1. Lepas tu belakang tu samalah macam mana nak buat. Macam mana nak buat Kalau sepatutnya darab 5, maka ini pun darab 5 lah. Hanya awak tak selesa sebab ialah 1 tolak alpha darab 5 itu saja. Boleh So kalau ada peluang kita nampak soalan jenis ini, baru cikgu tengoklah. Tapi jarang. Sampai sekarang saya rasa cikgu pernah nampak sekali saja. Itu pun tahun lepas cikgu nampak soalan ini. Okay? Soalan yang di mana tak boleh terus pakai dia, kena buat jadual baru nampak hubungan dia. Okay? Tapi macam cikgu katalah, siapa tak perlu ini boleh, tak ada masalah. So, okay. Tukar warna kejap. Okay. So, yang ini ialah QTR. Garis ini garis ini. Okay. So, sekarang soalan tanya, apakah OT dalam sebutan alpha? OT dalam sebutan alpha. So, kalau nak alpha, mesti melipatkan garis biru inilah. So, garis biru ini tak kisahlah, boleh sebelah sini, boleh keseluruhan. Tapi kalau boleh, kita cuba pakai PT, itu yang paling senang. So, kawan kamu nak dapat OT di mana? Okay, OT sini satu garis baru. Tak ada dalam gambar raja, tak ada masalah. OT. So, kawan kamu sebab nak pakai PT, so dia jalan kepada OPPT. Awak kalau nak OSST boleh, bukan tak boleh
Hanya ST tak ada di sini kan, awak kena itu yang cikgu kata, kalau nak pakai ST awak kena susah. So lebih baik kita pilihan PT So kita buat ini, sorry cikgu kena besar sikit, gelap dia punya itu. So OP ada daripada jadual biru 15S, alpha kita salin, ini ya kata di sini alpha PS. PS ialah PO tanpa OS, betul. PO negatif 15S, OS jadual hijau. Jadual hijau 4Y. Okay, betul lah. Sini tak ada apalah, hanya awak cukup berhati-hati dengan penulisan sahaja. Okay. Nak tulis macam ini pun boleh, ataupun awak boleh kumpul ikut X ya. Tulis macam ini pun boleh. Okay. Biasanya kita kumpul ikut vektor lah. Okay. Tapi kalau awak nak tulis ini, cikgu tak kata salah. Jawapan ni okey. Sekejap 15 tolak 15 alpha S tambah. Okey, betul. Okey, lepas tu cikgu tanya lagi OT, tapi kali ini dalam sebutan peta. Maksudnya nak tak nak cikgu kena melipatkan warna pink color inilah. Okey, cikgu tanya OT juga, garis yang sama. So untuk melipatkan pink color macam cikgu katalah, daripada QT dan QR, sebenarnya satu lagi ialah TR. Paling bagus ialah kalau kita boleh pakai QT. Kalau tak boleh pakai QT, kita cuba pakai QR. Last choice baru kita pilih TR ataupun RT. Sebab itu maksudnya kena buat jadual. Last choice lah. Sangat-sangat tak digalakkan. So kawan kamu pilih OQ, QT boleh. Dia pakai yang paling senang punya. So OT 10Y, beta ialah beta QR. Kemudian QR warna, QR boleh jalan. QO, OR betul. Rasa tak ada masalah kot. QO negatif 10Y, OR jadual kuning, OR. Okay, 9S. Okay, lepas tu kumpul. Okay. Tulis Y dulu, tulis S dulu, itu tak ada masalah Okay. So, ini boleh tulis juga 10 tolak 10 peta Y tambah 9 peta Y. S. Dan kalau kamu nak tulis S dulu baru Y pun boleh. Tak ada masalah Okey, soalan 2 cikgu tanya apakah alfa peta lah. Biasanya soalan ini dia tanya apakah nilai alfa dan peta. Dia ada kaitan dengan apa yang sebelum ini. So kalau kamu tengok ini OT, maksudnya dua ini sepatutnya sama. So kamu samakan mereka. Okey, kamu samakan mereka. So lepas tu macam itulah vektor S banding dengan vektor X. Okey, vektor S banding dengan vektor S. Itu yang tapak line ini. Kemudian vektor Y banding dengan vektor Y. Kamu tapak ini. Dan kalau kamu tengok dua-dua ada alfa peta maksudnya kena buat persamaan serentak lah Okey, cikgu tak cek kerja kawan kamu salah baru saya tengok So jawapan dia alfa dia 10/19. Okey, betul. Beta dia 15/19. Okey, betul lah. Boleh Ini sebenarnya soalan normal. Tak ada yang special sangat lah. Hanya kalau kadang-kadang kita tengok soalan dia baik hati sikit ialah dia suruh cari, dia ada satu lagi A, ini baru B1, B2. Tapi ada satu tahun memang soalan lompat macam ini Kita pergi kepada soalan 3. Okey, soalan 3. Dalam raja DEFH ialah satu sisi 4. Ialah satu sisi 4. DHG dan DJF. HJF ialah garis lurus. Okey, di sini tak ada maklumat tambahan. Okey, lepas tu cikgu bagi DE. Okey, sini ialah 40M DH. Okey, sini sini ialah 16N. Okey, GF. Sini ialah 50M tolak 48N. Okey, lepas tu dia bagi nisbah DH sama dengan 1/4 DG So dia bagi nisbah DH sama dengan 1/4 DG. Cikgu bawa ke sini lah So DHG.
garis tegak ini ya, garis tegak ini. Ini ya. Okay, so jadual kecil-kecilkan sikit lah. So TH TG ikut nisbah TH1, TH1, TG4 ini 3. Yang kita tahu 16 ialah TH. So 1 kali 16 besarnya So 3 pun kali 16, 4 pun kali 16. Okey, itu yang pertama. Lepas tu jadual kedua ialah HJ, okey, ialah HJ, cikgu salin dulu HJ sama dengan 3/5, cikgu bawa HF ke bawah So ini ialah garis SJ, J. Oh itu bukan I. I itu J. Oh sorry. Mata saya ni. J, sorry. Okay. So HJ, okay, garis sini ya, garis sini. Garis sini ya. Okay, so ada jadual di, ada jadual di bawah ini ya. So ini ya. Okay. HJ 3. Kamu tengok buku sendirilah, cikgu tak JF kemudian HF. Okay, HF ialah 5, HJ 3 ini 2, betul lah. Okay, soalan pagi ke? Tak ingat. Cikgu termis ke? Mana tahu ini siapa? Diana. Mana satu tapak duluan? 30M, 20M, 50M. Datang dari mana? Cikgu Miss mana? DE 40M. Mana tapak 3 ni? Oh, lepas baru tapak. Sampai sini baru tapak. Mula-mula tak tapak apa-apa kan? Okey. So, kita mampu buat jadual pertama dulu. Jadual kedua, kita mampu senaraikan sini. Tapi masalahnya 3 ini kita tak tapak apa-apa lagi kan? Betul. Oh, kawan kamu buat ini. Ini. Okey. So, kalau kamu tengok DJF, sorry lah cikgu terpaksa kecilkan. Okey, DJF ini kita tak diberi oleh soalan tapi kita boleh buat. Itu kita jalan kuning kemudian ini. So, itu yang kawan kamu buat sini ya. HG tambah GF. HG datang daripada jadual warna kuning iaitu 48N. So, dia buat ini, dia tapaklah ini ya. So, apa yang dia tulis sini, itu yang menyebabkan dia tapak sini 50M. Lepas tu bolehlah kita buat jadual inilah. Okay. Bolehlah kita buat jadual ini kali 10, kali 10, kali 10. So, jadual ini pun okey lah. Okay, sekarang soalan tanya, apakah EG? Apakah EG? Okay, EG. Sini So, kawan kamu buat ED, DG boleh. So, negatif 40M dan kuning. Negatif 40M, DG ada daripada jadual kuning. Okey, betul? Okey, betul. Soalan tak cukup Okey, lepas itu cikgu tanya HF. Okey, di sini sudah buat. Kita letak aja lah simbol ni. Letak kita sudah buat Okey. Lepas tu B. Tunjukkan EJG adalah segaris. So, kawan kamu pilih, kawan kamu pilih EG, dia pilih EG dengan EJ. Kamu boleh pilih EG, EJ, JG. Satu lagi pilihan boleh ialah JG lah. Kawan kamu pilih dua ini. Alasannya sebab kalau kamu tengok EG sudah ada di sini. EJ, EJ. Ini nanti EJ. Ini apa? Ini EG. EG? Ini bukan EG ya? Diana? Ya. Kamu cari balik EG ke? Apa yang awak buat ni? Yang sebelah sini EG kan? Kan sudah ada jawapan ini. Kejap. Mak baca dari mana sampai mana Oh, okey, mula-mula kamu cari EJ. Okey.
Kamu cari EJ. EJ ialah ED. EJ dimaksud EJ. ED, DH, HJ. Okey, ini betul. ED ada dalam soalan kan, iaitu susahnya kecilnya. Negatif 40M. DH jadual kuning 16M, betul. HJ daripada jadual ini 30M. Okey. So kamu dapat ini. Okey. So itulah awak dapat. Okey, yang inilah di sini kan. EJ awak. Ini sebenarnya tak payah buat ini Sebenarnya tak payah buat ini sebab EG sudah ada. Okey. EG sudah ada. Okey, ini cara kawan kamu dapat K itu. Pernah ada pemeriksa kertas kata tak boleh buat macam ni. Dulu cikgu pun ajar macam ini, tapi ada satu tahun cikgu jumpa pemeriksa kertas, dia kata tak boleh buat macam ini, walaupun dia pun tak setuju. Dia suruh kata buat macam ini. So contohnya awak dapat EG dengan EJ. So apa awak buat dia? Awak buat ini EG sama dengan KEJ. Okey. EG awak ialah negatif 40M tambah 64N sama dengan KEJ. Nanti dah kejar cikgu tutup dengan ruangan tak cukup untuk saya tulis. Sekejap. Cikgu tutup you punya ini ya. Sekejap. Ruangan tak cukup. Bukan. Ini. Tutup dengan putih. No line. Okey. Okey. Bolehlah, ada ruangan untuk saya tulis. Point forward. Okey, sudah. Bolehlah saya tulis. Ni. Okey, ini dia. Kemudian kita buat lagi K. EJ tadi sudah buat, iaitu negatif 10M. Negatif 10M tambah 16N. Lepas tu kita banding ikut vektor So sini ialah negatif 10MK tambah 16N. Terbalik. Vektor ialah MM. Ini KM, ini 16KN. So lepas tu macam tadi kita banding ikut vektor. Cikgu ruangan tak cukup cikgu tulis sini Okey. So kita kalau ikut vektor M, kita dapat negatif 40 sama dengan negatif 10K. So awak akan dapat K ialah 4. Lepas tu ikut vektor N, kita buat juga 64N sama dengan 16K. 16 sebab dia pakai vektor yang kita tak biasa. Cikgu tak biasa. Vektor tak payah tulis. 64 sama dengan 16K. K bukan vektor. Okay. So lepas tu kita dapat juga K ialah 4. Lepas tu kita tulis ini. Lepas tu kita tulis ini. Maka kita tunjukkanlah. Cakap lagi. E ialah titik sepunya. Ditunjukkan. Okay. Itu yang hari tu ada pemeriksa kertas suruh cikgu buat macam ini. Dulu cikgu pun buat macam Diana punya cara. Tapi dia kata pemeriksa kertas waktu mereka semak dia tak galakkan ini. So dia suruh kita buat ini. Kita buat assumption dulu. Kemudian kita pergi cari nilai K. Kalau kita dapat dua nilai K yang sama, maka kita boleh tulis persamaan dengan K tersebutlah. Lepas itu, kalau segaris kena tunjukkanlah titik sepunya ialah mana. Ini ialah E. Huruf yang wujud dalam kedua-dua vektor. E ialah titik sepunya. Ditunjukkan. Ini baru lengkap kita punya kerja kita. Okey, lepas itu, cikgu bagi vektor M ialah 4, vektor N ialah 3. Cari apakah EG. Kejap, EG di mana? Soalan ini sebenarnya ada sikit tak lengkap. Dia kena tunjuk ini ialah 90 darjah. Kalau dia bukan 90 darjah, soalan ini sebenarnya tak dapat buat
Okay? Boleh Tapi kamu tak boleh kata sebab gambar aja nampak dia 90 darjah. Dia sepatutnya kena tunjukkan ya. Sebab memang cikgu banyak kali jumpalah orang buat soalan lupa beritahu ini 90 darjah. So sekarang dia tanya apakah panjang EG? Apakah panjang EG? So kita akan rujuk segitiga DEG ini Kita akan rujuk segitiga DEG ini. Mana okey. DEG ini di mana ini mesti syaratnya 90 darjah. Kalau tidak apa yang kerja kawan kamu ni sebenarnya tak jadi Okey. Dan untuk cari magnitude vektor ini sebab dia bukan IJ, kita tak dapat terus gunakan rumus So kita kena buat gunakan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras dia tanya berapakah panjang sisi hipotenus ini kan? EG ya. So kita akan tengok DE kita ialah apa? Saya tak ingat. DE ialah 40M. DE ialah 40M. Kemudian yang kita ada warna kuning, TG 64M. Ini ada dalam jadual. Ini vektor dia. So bila kita nak cari apakah magnitude EG, kita tak boleh cikgu S ingat nak pakai rumus ini. Tak boleh sebab ini bukan IJ. So apa yang kita perlu buat ialah kita akan tengoklah kalau satu vektor M panjang dia ialah 4, maka ini sepatutnya 40 kali 4 lah. Lepas tu 1N ialah 3. 60M maksudnya 64 kali ganda dia. So magnitude dia sepatutnya ialah 64 kali 3. So nanti kita baru gunakan, kita bukan gunakan rumus dalam tajuk vektor, magnitude vektor. Tapi kita gunakan teorem Pythagoras. Gunakan teorem Pythagoras. So itu yang tapak ini. Yang ini. Kawan kamu tulis ini 40 darab 4 ini dia. 60 darab 4 kuasa 2. Sebenarnya tidak, Diana ada negatif di sini, betul ke? Diana? Betul ke? Ini ada negatif ke kotor saja? Silap tulis. Sebenarnya tak payah negatif sebab magnitude memang tak ada negatif. So, terus saja 40 kali 4. Kemudian untuk sebelah sini ialah 64 kali 3 lah. Kalau kamu tengok inilah jawapan untuk ini. So kalau takut pening, satu cara awak boleh buat ialah awak darat dulu. Maka nanti terus pakai jawapan. Maksudnya awak daripada tulis 40 kali 4 nak kuasa 2, awak terus kira dulu. Ini 160. Ini berapa? 192 Betul. 64 betul ke? 64 kali 3. Kamu terus buat ini saja. 160 kuasa 2 tambah 192 kuasa 2 pun boleh. Tapi kalau awak nak tulis ini pun tak salah lah Pun tak salah. Kemudian awak kira dapat jawapan dia. Kejap Aku cek jawapan kejap. Awak dapat ini. So bila awak punca kuasa 2, so awak boleh bagi saya jawapan dalam bentuk set yang teringkas ataupun awak sebenarnya boleh bagi saya nombor perpuluhan sebab ini sudah merupakan jawapan terakhir sudah. Kalau ini soalan tanya apakah vektor unik, maka kita memang kena tulis set teringkas lah. Tulisan nombor perpuluhan tak boleh sebab bila set unik dia ada IJ di belakang. So ada bentuk pecahan nanti tak digalakkan lah. Tapi kalau setakat tanya magnitude, awak boleh bagi jawapan dalam bentuk ini. Awak boleh bagi jawapan dalam nombor perpuluhan So betul lah kita sambung lagi. Sempat dah. Alamak, tak cukup masa sudah. Sampai sini saja cikgu sempat. Kejap setengah jam, dua tajuk setengah jam, dua tajuk sampai bila lah habis ini.